Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Qab'as maqaman mahmudan lazim. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ah فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan juga menjauhi segala tegahan dan larangannya. Marilah sama-sama kita memelihara diri kita. Marilah sama-sama kita memelihara keluarga kita. Marilah sama-sama kita memelihara masyarakat kita, iaitu memelihara daripada segala perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berpegang teguhlah kita semua pada manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah melalui manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta kaedah akal yang muktabar. Mimbar berpesan kepada jemaah sekalian agar kita semua memberikan tumpuan terhadap khutbah yang akan saya sampaikan. Usahlah lagi kita bercakap-cakap. Usahlah lagi kita berbual-bual. Mahupun kita menatap handphone. Sedangkan khutbah yang dibaca adalah seminggu sekali sahaja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut." Apabila engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumaat, sekalipun dengan menyebut diam kepadanya ketika imam sedang berkhutbah, maka ganjaran Jumaatmu menjadi sia-sia. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini, tuan-tuan, mengingatkan kita bahawa walaupun bercakap untuk menasihati orang lain supaya diam itu adalah baik, namun perbuatan tersebut tetap dilarang. Kerana apa? Ianya boleh mengurangkan fokus terhadap khutbah yang disampaikan. Bahkan tuan-tuan, jumhur ulama, jumhur fuqaha berpendapat makmum, saya ulangi, makmum wajib mendengar, wajib diam semasa khutbah disampaikan. InsyaAllah tuan-tuan, mimbar pada hari ini membicarakan khutbah yang bertajuk cara hidup yang sempurna hanya dengan Islam. Sidang Jumaat yang dimuliakan sekalian, agama Islam mendidik kita dengan tata cara kehidupan yang sangat sempurna dan teratur. Peraturan kehidupan
bukanlah sekadar ritual ibadah seperti agama-agama lain, bahkan diserapkan sebagai budaya untuk orang yang beriman. Keimanan seseorang hendaklah dilakukan dengan cara membenarkan dengan hati. Keimanan seseorang hendaklah dilakukan dengan cara mengikrarkan dengan lisan, dan juga keimanan seseorang hendaklah mengamalkan dengan anggota badan. Manakala penentuan tahap keimanan Muslim ditentukan berdasarkan amalan Islam dalam kehidupannya, atau secara mudahnya dikatakan bermula daripada dia bangun tidur sehinggalah dia tidur semula. Walaupun tidur itu perbuatan yang harus, Islam mendidik kita agar menjadikan tidur bukan sekadar amalan biasa, tetapi adalah amalan yang mendatangkan pahala. Oleh itu, syariat menghendaki kita tidur menurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain tidur, amalan-amalan lain seperti makan, seperti minum, seperti bekerja, seperti bergaul, seperti berkeluarga, berniaga dan sebagainya, hendaklah dilakukan menurut cara yang dikehendaki oleh syarak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apakah Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam ialah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kamu mendirikan solat, menunaikan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sidang jemaat yang dimuliakan, Islam ialah agama yang sangat teristimewa. Tidak ada agama lain yang boleh menyaingi kehebatan agama Islam. Disebabkan Islam mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia, maka secara tidak langsung orang Islam juga turut dipandang mulia. Kemuliaan Islam hendaklah dipertahankan oleh orang Islam itu sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan golongan lain untuk memartabatkan Islam. Namun tuan-tuan, mutaakhir ini kita semua digemparkan oleh isu pencemaran kesucian Islam dan juga penghinaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malangnya tuan-tuan, yang menyedihkan kita semua, yang mendukacitakan kita semua, perbuatan menghina agama kita ini dilakukan bukannya orang lain, tetapi dari golongan orang itu yang menganggap dirinya Islam. Ada orang, ada golongan yang mengaku sebagai Muslim yang tulen dan mengamalkan surah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan perasaan bangga melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Selain itu, ada juga golongan yang menyalahgunakan media baru dan media sosial untuk memalukan Islam dan juga mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mengapakah perbuatan penghinaan terhadap agama Islam boleh berlaku? Faktornya, penyebabnya, yang pertama, kurang sensitiviti tentang agama.
ada orang yang mengaku diri dia Islam. Ada orang yang mengaku diri dia beriman, bersikap acuh tidak acuh, serta kurang peka tentang amalan Islam. Golongan ini menganggap Islam hanya terbatas dalam urusan solat. Golongan ini menganggap Islam terbatas dalam urusan puasa, terbatas dalam urusan kematian, terbatas dalam urusan perayaan sahaja. Dia lupa bahawasanya Islam ialah sistem yang merangkumi seluruh kehidupan. Manakala faktor yang kedua, kekurangan ilmu. Ada orang Islam yang malas menuntut ilmu dan hanya bergantung pada ilmu yang pernah dipelajari pada zaman awal persekolahan dahulu sahaja. Apabila usia semakin meningkat, dia semakin malas belajar, khususnya ilmu agama. Walhal peluang menuntut ilmu terbuka luas, sama ada di masjid, sama ada di surau, sama ada di pusat pengajian dan sebagainya. Faktor ketiga, kurang mengamalkan tasawuf dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, ilmu tasawuf sangat dekat dengan akhlak. Sekiranya ilmu tasawuf tidak dipelajari, ilmu tasawuf tidak dihayati, ilmu tasawuf tidak diamalkan dalam kehidupan, kita bimbang masyarakat akan semakin jauh daripada akhlak Islam. Faktor yang keempat, tidak menganggap agama sebagai keperluan kehidupan yang sangat berharga. Akibatnya, ada orang Islam yang seolah-olah tidak mempercayai hari akhirat sehingga sanggup menyanggah Allah Subhanahu wa taala, malahan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Sidang jemaat yang dimuliakan, Muslim wajib menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting kerana penunaian hak Allah Subhanahu wa taala boleh menghindari kita daripada pelbagai kecelaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah hak Allah, sudah tentu dia akan menjaga kamu. Jagalah hak Allah, nescaya kamu akan mendapati dia di hadapanmu. Riwayat At-Tirmizi. Hak Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan dalam hadis yang saya baca itu tadi adalah dengan cara menjaga batasan, suruhan dan juga tegahannya. Manakala Allah di hadapanmu itu pula bermaksud apabila seseorang itu sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong, memudahkan urusan orang tersebut. Sidang jemaat yang dimuliakan, sikap sebahagian orang Islam yang suka, yang gemar mencemarkan kesucian Islam tidak boleh kita pandang enteng dan tidak boleh dibiarkan berlanjutan. Selain mengetatkan undang-undang yang sedia ada, sebagai ibu bapa, kita hendaklah menekankan kepentingan mencintai Islam dan juga menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bersyukur kerana apa? Kita dilahirkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat pelbagai keistimewaan, termasuklah syafaat baginda yang akan memudahkan urusan kita pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan, ingatlah
kehidupan di dunia ini bukanlah matlamat kita yang utama. Tuan-tuan, dunia hanya tempat persinggahan sementara. Sebelum kita semua, tak kira yang muda, mahupun yang tua, yang sehat, mahupun yang sakit, akan meneruskan perjalanan ke alam yang abadi. Tuan-tuan, usah leka dalam melayari kehidupan. Kerana apa? Manusia akan tersedar apabila kebenaran ditunjukkan di hadapan matanya sendiri. Ingatlah firman Allah dalam surah At-Takatsur ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Syekh Adil Muhammad Khalil dalam awal marrah at-tadabbur al-Quran menjelaskan, ilmu yakin bermaksud mendengar sesuatu tetapi tidak melihatnya. Manakala ainul yakin pula bermaksud melihat sesuatu dengan mata sendiri. Hakikatnya tuan-tuan, kebenarannya tuan-tuan, manusia akan tersedar daripada kelenaan, akan tersedar daripada buaian kehidupan yang di dunia ini apabila dia melihat dengan sendiri, dengan ainul yakin, alam barzah serta detik-detik yang mencemaskan hatinya yang bakal dia tempuhi. Tuan-tuan, pada saat itu manusia akan menyesal. Tuan-tuan, pada saat itu manusia ingin berpatah balik ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal. Namun tuan-tuan, waktu itu sudah terlambat. Dia gagal kembali ke dunia. Ingat, dia gagal kembali ke dunia walaupun sesaat sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصرنا ملكنا yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhadis Ibnu Al-Marhum Tuanku Munawir wa'idhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardahu
وعبد بوجوده ما كيد أهل الظلم والكفر والخذلان. اللهم ارزقنا عونا لعبدك Datuk Kelana Petra, Datuk Haji Mubarak bin Dhahak al-ma'ruf bi Unal Waq Sungai Ujung, wa'idhu wa wafiqhu lima tuhibbu wa tardahu bi hurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra. Na'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil 'ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma sif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wat ta'uni wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.